Tak tahu. Kalau Allah SWT nak ampun dia, orang lagu sana bahkan nak tutup, saya rasa orang tak tahu pun dia ni pernah berzina. Boleh jadi. Berapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan begitu. Yang ni besok dia duduk takut lah, takut. Orang pecah rahsia, lama ni orang tak tahu. Pecah rahsia lah sekali ni. Pada masa habis orang tahu lah. Tahu-tahu tak tubik cerita tu. Sebab apa? Sebab dia sudah bertaubat sungguh-sungguh. Sebab itu pentingnya taubat tu. Satu bab khusus taubat tu. Tu terpulang lah kepada masing-masing. Tapi ialah kalau kita pun kita tengok Allah SWT pun nak tengok lagu tu juga. Kalau kita pun nak tengok orang ni nyesal sengoti ke tidak, kita boleh tahu nyesal sengoti ke tidak. Orang yang nyesal sengoti berubah sungguh hidup dia. Tak ada dah lagu tu. Rupa dulu tak ada langsung. Itu makna menyesal sungguh. Mudah-mudahan orang yang seperti itu diampunkan oleh Allah SWT dan ditutup. Apabila semula dia tutup, yang dalam hadis sebutkan, man satara musliman satarallahu lahu, satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia besok. Tutup. Tak tahulah, orang tak tahu. Akan banyak hadis-hadis seumpama itu. Akhirnya dianya tak sebui berlaku dah semula perzinaan ni. Memang tak suka semua. Cuba ikhtiar cari jalan macam mana, bukan duduk seorang dak nak baiki masyarakat ni. Sedih tengok masyarakat ni kalau sekiranya masyarakat ni ada berlaku berzina. Tu buktikan hak tu. Buktikan hak tu. Mudah-mudahan orang lagu ni Allah SWT akan terima taubat dia. Walaupun dia tidak menjalani hukuman dalam dunia. Dah hukuman tu pun kalau ada pun, kalau hukum Islam jalan. Kalau hukum Islam tak jalan, tak ada, tentu dah tak boleh nak pergi hola diri kita, tawa diri kita biar orang laksanakan hukum Islam lagu mana. Siapa dia nak dengar kat kita? Tak jadi apa. Tentu dah lepas saja. Kalau kita pergi mahkamah pun laksanakan hukum saya sekarang ni, siapa dia nak jalan mahkamah syariah pun tak boleh. Tak buat juga. Usah ke mahkamah biasa ni. Mana ada. Bahkan takut berlaku pula tu. Takut berlaku lah mana di agama tu, Tok Hakim pun kenali. Dia minta dengan kita barang yang kita tak ada. Tak boleh nak buat. Dia akan jadi lagu tu. Buat gelisah dia. Memang tak boleh. Lepas tu tak boleh tu apa? Dia tak buat. Tu silap. Hak tidak buat dosa. Dan dosa ni kena kepada pemerintah. Pemerintah pun dia berkait dengan kita juga. Pemerintah pun dia berkait dengan kita juga. Kalau kita tak ada usaha ke arah tu, dosa. Seperti mana tidak ada seseorang tu mati dalam keadaan tak ada niat. Tak ada niat jihad. Tu pun berat juga. Tak boleh juga. Dia kena ada niat. Suka kepada orang yang berjihad, suka. Tidak kita ejek pula dia. Kita suka. Kalau kita nak lagu, dia kena ada lagu tu, jiwa tu. Supaya juga kita suka kalau hukum Islam ni dilaksanakan. Sekurang-kurangnya duduk situ. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, man hamala alaina silah, sesiapa yang menghunus pedang kepada kita, falaisa minna, bukan dia dari kalangan kita. Bukan dia dari kalangan kita yang menghunus pedang. Rawahu Abu Musa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini dia riwayat daripada Abdullah. Abdullah di sini Abdullah bin Umar. Adalah nuskha yang lain nun dia tulis tepi itu zal. Yang ini dalam nuskha Abu Dzar Abdullah bin Umar. Kalau tak ada bin Umar tu pun kita tengok anak murid dia Nafi'. Nafi' anak murid Ibnu Umar. Itu anak murid khusus. Kalau Abu Wa'il dia itu anak murid Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud.
Seterusnya riwayat daripada Hasan Basri, daripada Ahnaf bin Qais, dia kata, aku pergi nak tolong dia ni. Maksud dia ni tu ialah Sayyidina Ali. Tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertemu dengan aku. Dia kata, mu nak pergi mana? Aku kata nak pergi tolong dia ni lah. Dia kata, balik. Sebab apa? Aku ada dengar Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima, ataupun dalam satu nuskah bisayfihima. Ni hak luar ni bisayfayhima, fal qatil wal maqtul fin nar. Apabila dua orang Islam bertemu dengan pedangnya, dengan pedang masing-masing lah kita kata, fal qatilu wal maqtulu fin nar, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka, di dalam neraka. Qultu, saya kata, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, tak apalah, mana kami boleh faham, tak apalah, munasabah lah. Bagaimana dengan yang kena bunuh? Nabi SAW kata, dia pun bergama juga, nak bunuh saing dia tu. Innahu kana harisan ala qatli sahibih, dia pun begitu beria-ia untuk membunuh sahabatnya. Kalau kita bahasa Kelantan kita sedaknya, dia pun bergama juga. Dia pun bergama juga nak bunuh saing dia tu. Cuma tak ada ke dia, dah ke saing dia. Ini dua hadis ni lebih kurang. Kalau tadi, sesiapa yang membawa pedang kepada kita, bukan membawa pedang di sini maksudnya, yakni yang menghunus pedang dengan maksud nak bunuh, dengan maksud nak ancam, dengan maksud apa-apalah, nak perang, tak boleh. Falaisa minna, bukan dari kalangan kami. Lepas tu bagaimana sahabat-sahabat tu perang tu, bunuh sama Islam lah, munasabah juga. Kalau pokok-pokok Khawarij kata, kita sepakat dah pokok ni, nak pakai lagu mana? Dan muka Nabi SAW katakan, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kembali menjadi kafir, di mana sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Betul-betul lagu tu ni, kata dia. Lepas tu dia kata, ni hadis ni jelas ni menunjukkan hak bunuh, hak kena bunuh, hak kena bunuh, dua-dua dalam neraka. Apa? Boleh nak pakai? Sebab tu dia tak sepakat tu, sahabat-sahabat tu, hak mana-mana terlibat dengan perang. Hak dulu tak apa kita pakai, kata dia. Hak ni tak sih. Lain tu. Satunya, dia menganggap orang yang terlibat dalam perang ataupun dosa besar jadi kafir. Itu tak kena. Termasuklah kalau perang sama Islam ni, dah masuk neraka ni, kafir selalu. Tidak semesti kalau masuk neraka tu kafir lalu. Islam boleh dia masuk neraka. La tarji'u ba'di kuffaran, itu banyak makna dia, tidak jelas tu. Dan begitu juga hadis Miqdad semalam, tidak jelas juga, menunjukkan orang yang bunuh orang Islam tu dia jadi kafir. Sepahat semalam tu tidak jelas juga. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma, yani kalau dua golongan orang-orang mukmin perang, kamu damaikan mereka. Dua golongan orang mukmin perang, dia sebut mukmin lagi perang tu, tidak kata kafir dah. Dia sebut sebagai mukmin lagi. Yang dimaksudkan di sini, hak kata falaisa minna gapo ni, hak jelas masuk dalam neraka ke mana-mana. Kalau perang tanpa ada alasan, tanpa takwilan, itu maksud mengikut ahli sunnah wal jamaahnya, tanpa ada takwilan. Kalau dengan takwilan, seperti mana bunuh orang kerana dia bunuh orang lain, itu dengan takwilan. Dengan takwilan, dengan ada alasan lah kita kata. Serupa juga kalau pihak ni mendakwa hak ni memberontak, hak ni jadi burak, jadi penderhaka, maka jadi perang. Ini dia ada alasan juga cara dia. Sebab Nabi SAW banyak dalam banyak hadis, dia ada sebut mana kalau dua pihak ni berebut jawatan ke apa, nak jadi khalifah ke mana-mana satu, misalnya katakan Nabi SAW suruh bunuh, artinya ada tu kebenaran daripada Nabi SAW untuk membunuh. Ada kebenaran untuk membunuh. Dia suruh tu suruh siapa? Suruh orang Islam. Kalau jadi kafir, dia suruh ke dia?
Gitu. Mana dengan ada alasan.